Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Eka Ashraf bin Harith daripada kelas 4 Al-Ghazali. Jadi pada hari ini saya ditugaskan untuk membuat satu video untuk menjawab soalan-soalan yang telah diletakkan di dalam Google Classroom. Jadi kita pergi pada soalan yang pertama, iaitu apakah maksud abstinent? Abstinent ini merupakan keupayaan kepada diri kita untuk menahan diri daripada melakukan hubungan seksual secara bebas ataupun kita melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu jelaskan kepentingan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum menikah. Jadi kepentingan yang kita perlu ketahui adalah kepentingan ini adalah kita perlu fahami ataupun kita perlu amalkan abstinent ni untuk mengelakkan berlakunya gejala seks bebas. Maksudnya kita perlu fahami, kita perlu praktikkan dalam diri kita supaya kita tidak terjebak dalam gejala seks bebas ini. Jadi kita pergi soalan yang ketiga, iaitu terangkan kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Jadi kemahiran tingkah laku abstinent dalam nikah ini adalah kemahiran abstinent dapat mengelakkan hubungan pujuk rayu pasangan, tidak mengira sama ada lelaki ataupun perempuan. Kemahiran dan amalan abstinent ini dapat menyelamatkan diri daripada ajakan yang muslihat pasangan tidak jujur yang hanya menginginkan hubungan seks. Jadi maksud di sini kita perlu abstinent ini dapat mengelakkan diri kita untuk menjauhi daripada hubungan seks bebas ini, sama ada dipaksa ataupun tidak. Jadi kita terus pergi pada soalan yang keempat, iaitu sebutkan cabaran mengamalkan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Jadi terdapat banyak sekali, terdapat pelbagai contoh. Yang pertama terdapat 4 kesan tempat pengaruh, iaitu yang pertama adalah pengaruh rakan. Seperti yang kita tahu, pengaruh rakan ini adalah merupakan pengaruh yang besar. Jadi kita selalu dengar kalau nak pilih kawan yang sentiasa mengajak kita ke arah kebaikan. Jadi kita kena pandai memilih kawan. Jadi yang kedua adalah pengaruh persekitaran. Maksud pengaruh persekitaran ini adalah masyarakat. Masyarakat yang kita tahu, sekiranya masyarakat yang tidak didedahkan mengenai isu gejala seks ini, maka secara tidak langsungnya kita akan terjebak dalam gejala seks bebas ini. Jadi yang ketiga adalah pengaruh internet dan pengaruh media sosial. Maksud pengaruh internet dan media sosial ini adalah seperti bahan soft porn ataupun iklan-iklan yang tidak seharusnya ditayangkan di skrin telefon pintar kita. Jadi yang keempat adalah pengaruh luar kawalan. Maksud pengaruh luar kawalan ini adalah sesuatu perkara yang dipaksa ataupun sedang kita tak nak benda tu, tapi kita dipaksa buat kerana dia dipaksa pengaruhnya dipaksa. Jadi soalan yang kelima adalah apakah situasi yang mendorong kepada seks sebelum nikah. Jadi apakah situasi dia? Kita boleh tengok ada 5 dalam buku teks. Jadi yang pertama adalah tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Jadi maksud tiada pendedahan ni maksudnya pada kita usia kecil ataupun waktu remaja tak ada motivasi ataupun tiada pendedahan awal mengenai kesan negatif ataupun kesan buruk mengenai gejala seks bebas ini. Jadi yang kedua adalah tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Maksudnya kita tidak kisah mengenai maruah kita. Yang kita tahu adalah nafsu yang tidak memberikan apa-apa kesan kepada diri kita. Jadi yang ketiga adalah berpakaian kurang sopan. Seperti yang kita tahu, berpakaian kurang sopan ini merupakan perkara yang tidak bagus ataupun dia boleh menyebabkan, dan dia merupakan suatu perkara yang mencolok mata, yang boleh merangsang nafsu seksual pada pasangan yang melihatnya. Jadi yang keempat adalah berdua-duaan tempatnya sunyi, dan yang kelima adalah menonton bahan pornografi.
Jadi kita terus pada soalan yang ke-6, iaitu nyatakan kesan seks sebelum nikah pada diri, keluarga dan masyarakat. Jadi kepada ini ada 3, iaitu diri, keluarga dan masyarakat. Jadi kesan pada diri kita, yang pertama adalah kita dapat tahunya ia akan dapat mencemarkan reputasi diri kita. Maksudnya kalau kita telah terjebak dalam gejala seks bebas ini, dia dapat merosakkan minda kita ataupun dapat rosakkan hidup kita. Yang langsung dia dapat mengurangkan reputasi diri kita. Yang kedua adalah merosakkan tahap kesihatan. Jadi yang kita tahu, tahap kesihatan dalam melakukan jadi yang kita tahu, hubungan seks ini merupakan sesuatu yang tidak bagus secara sekiranya kita tidak tahu perancangannya. Yang ketiga adalah kemerosotan dalam pembelajaran. Jadi yang paling basic yang paling kita perlu tahu, dapat merosakkan minda kita lah, dapat merosakkan minda kita yang menyebabkan kita sentiasa tengah ingat, dan dia dapat mengurangkan fokus kita ketika kita belajar. Jadi kesan yang kedua adalah kesan kepada keluarga. Jadi kesan yang kepada keluarga ini dapat mencemarkan reputasi keluarga. Ini ia melibatkan yang macam tadi kepada diri kita sendiri saja. Jadi kalau kepada keluarga ini melibatkan ahli keluarga kita, iaitu ayah kita, mak kita, kakak kita, adik kita, abang kita dan lain-lain. Yang kedua adalah menjadikan keluarga porak-poranda. Kenapa dia menjadikan keluarga porak-poranda? Kerana sekiranya salah seorang pada ahli keluarga kita melakukan hubungan tersebut, ia akan mencemarkan nama keluarga dan menyebabkan keluarga malu. Jadi keluarga akan menjadi salah faham ataupun ketidaksalahfahaman dalam keluarga yang menyebabkan porak-poranda dan perpecahan. Jadi kita tidak mahu perkara itu berlaku. Jadi yang ketiga adalah ibu bapa hilang pertimbangan. Maksudnya dia tidak kisah mengenai kita, apa yang kita nak buat, kita tak kisahlah apa yang kita nak buat lepas tu. Lepas tu yang kepada masyarakat pula ada 3 je, iaitu peningkatan masalah sosial. Maksudnya masalah sosial ni makin tidak terancang, tidak bagus. Yang kedua adalah lahirnya lebih banyak anak yang tidak setaraf. Maksud anak yang tidak setaraf ini adalah anak luar nikah. Yang ketiga adalah penyakit jangkitan seksual semakin berleluasa. Seperti kita tahu, kalau kita lakukan hubungan seks bebas ini, dia akan menyebabkan penyakit seperti HIV dan lain-lain yang tidak bagus, yang dapat mengurangkan confidence dalam diri kita. Jadi kita pergi soalan yang tadi nombor 6. Tadi nombor 7. Tadi nombor 6. Sekarang nombor 7, iaitu bagaimanakah anda menangani hubungan seks sebelum nikah? Bagaimanakah saya menangani hubungan seks sebelum nikah? Jadi dapat banyak sekali cara yang dapat kita praktikkan dalam diri kita. Yang pertama adalah mempraktikkan abstinence dengan bersungguh-sungguh. Abstinence, seperti yang kita telah tahu, abstinence ini adalah menahan diri kita untuk melakukan hubungan yang tidak bagus itu. Jadi sekiranya kita betul-betul kita tak nak, kita akan betul-betul mempraktikkan abstinence ini secara bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah mewujudkan rasa menghormati antara satu sama. Kalau kita membuat hubungan itu sebelum nikah, hubungan seks sebelum nikah, dia tidak merupakan sesuatu yang tidak menghormati di antara satu sama lain. Jadi kalau kita betul-betul tak nak buat, dia akan menyebabkan dia akan dapat mewujudkan rasa menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga adalah kita perlu berani untuk mengatakan tidak kepada perkara tersebut. Maksudnya kalau kita dipaksa, kita kena betul-betul nak, kita betul tolak. Kita tak boleh memberikan sedikit pun simpati kepada orang yang memaksa kita itu. Jadi ada lain-lain lagi adalah memelihara reputasi diri sebaiknya, mewujudkan kemahiran komunikasi, mengelakkan daripada sesuatu yang boleh menjurus kepada perlakuan seks sebelum nikah dan lain-lain. Jadi itu adalah cara-cara untuk menanganinya. Jadi soalan yang terakhir adalah nombor 8, iaitu jika rakan anda yang berusia 16 tahun meluahkan kepada kita yang dia tengah hamil, apa yang perlu kita buat? Apa tindakan kita? Jadi apa tindakan saya? Saya mengesyorkan kepada dia untuk melaporkan kepada pihak polis yang bertanggungjawab
kerana di Malaysia ini saban hari kes bayi meningkat hari demi hari. Jadi ini sebabkan ni dah, sebab remaja yang tidak tahu untuk lakukan apa, mereka stres, tak tahu nak buat apa kan. Jadi saya rasa ini lebih utamalah, lebih bagus untuk kita laporkan kepada pihak polis supaya pihak polis membuat kerja mereka dan dapat selamatkan kes, dapat menurunkan kes pembuangan bayi di Malaysia ini. Jadi itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf sekiranya ada sesasul ayat ataupun terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.